TV KPM. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih memilih buletin pada waktu ini. Saya Siapa Adana yang baca Batrisha berita bin ni? Muhammad Shah. Teruskan Siapa 2 yang minit baca bersama berita saya. ni ya? Korang yang baca berita? Serangan Tak, influenza meningkat tetapi dikawal. Siapa yang baca berita ni? Ada dengar tak? Wabak influenza ketika ini dalam siapa, keadaan terkawal. yang baca berita Walau tu? bagaimanapun, terdapat peningkatan kes di Ada dengar seluruh tak? negeri termasuk Bandaraya Kuala Lumpur Tak ada dengar? dan Putrajaya. Lah, saya ingat korang yang baca berita. Menurut Ketua Bukan Pengarah ya? Kesihatan, Okey. Tan Sri Dr. Nur Dan Hisham bin Abdullah, peningkatan saya nak cari influenza jap siapa dikesan yang baca berita ni. menerusi analisis semasa Mana bagi pola korangnya? aktiviti influenza. Mana korangnya? Analisis ini Alright. Baik. Lah, rupa-rupanya saya mimpi ke ni? Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam, Apa cikgu. khabar? Cikgu Hasfariza. Saya tengah sembang-sembang tadi dengan mereka, cikgu. Tapi cikgu, tadi saya ada satu dengar suara lah, cikgu. Macam mana rasa. suara tu? Suara tu dia baca berita, cikgu. Menarik tak Aiman? Menarik sangat. Ya. Itu adalah salah satu contoh aktiviti semasa PDPR di rumah. Maknanya murid hanya menggunakan voice call sahaja. Untuk melafazkan ataupun membaca berita. Saya ingat siapalah yang baca berita tadi, cikgu ya. Saya ingat murid-murid kita yang baca. Okey, cikgu. Itu salah satu contoh dalam topik kita pada hari ini yang kita akan bincangkan bersama dengan Cikgu Hasfariza. Ya, saya. Kita nak belajar subjek bahasa Melayu dalam topik kita pada hari ini, kreativiti komunikasi lisan. Okey, cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buat SOP terlebih dahulu, cikgu. Boleh. Okey, cikgu, silakan kenakan cecair pembasmi kuman. Alright. Baik, cikgu. Dan saya pula, bila kita dah kena cecair pembasmi kuman ini, cikgu, barulah kita boleh buka face mask dan kita pastikan face mask kita ni tak buang merata-rata dan kita letakkan di tempat yang selamat. Cikgu ada bawa bekas? Ada. Oh, bagus, cikgu. Kalau macam saya letak dalam poket. Boleh, cikgu? Boleh, silakan. Boleh. Alright. Kita dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu dalam kreativiti komunikasi lisan. Alright. Dan sekarang ni kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama kita nak berkenal dengan Haris. Boleh kenalkan diri sikit, Haris? Alright, boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, Daim. Okey. Buka mikrofonnya. Dah buka, okey, silakan. Assalamualaikum, Daim. Waalaikumsalam. Cikgu Hasfariza. Assalamualaikum. Nama saya Aisyamil Haris dari kelas 1 Matahari. Alright, seterusnya. Siapakah gerangannya sebelah tu, ya? Okey, siapa cikgu sebelahnya? Iman. Iman Humaira. Sila kenalkan diri anda. Assalamualaikum Da'i. Assalamualaikum Cikgu Hasfariza. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Saya Humaira binti Asnizam. Saya dari kelas 2 Mawar. Alright, seterusnya kita nak berkenalan dengan Sufi. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Sufi Muhammad Nazri. Saya merupakan murid kelas 2 Matahari. Okey, seterusnya cikgu. Kita bersama dengan Syahadah. Assalamualaikum Da'i. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nurul Syahdah Mutara Azaini daripada kelas 2 Mawar. Seterusnya kita bersama dengan Hafizah. Silakan. Assalamualaikum Da'i. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Saya Siti Nafizah binti Zainuri dari kelas 3 Matahari. Dan yang terakhir sekali, silakan. Selamat sejahtera Da'i. Selamat sejahtera Cikgu. Okey, selamat sejahtera. Saya Pernah dari 3 Matahari. Alright, cikgu, tadi diorang cakap semua fasih, lancar apa semua, cikgu. Kita nak bagi berapa bintang kat mereka ni? Okey, bintang biasanya kita bagi 5 kan maksimum. Betul. Pada saya untuk hari ni saya bagi 5 bintang. Wow, awal-awal dah dapat 5 bintang. Sebab ceria kan, senyum. Bagi kerjasama yang baik, alhamdulillah. Kerjasama yang baik. Baik, cikgu. Depan meja kita ni, cikgu, depan kita ni, atas meja kita ni banyak barang-barang yang meriah pada hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu, kita berehat seketika. Kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, ada macam baca berita tak saya tadi? Ada gaya. Ada gaya. Sebab saya tengah baca berita sekarang ni, cikgu. Oh, ya ke? Okey, cikgu. Kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek Bahasa Melayu, Kreativiti Komunikasi Lisan. Alright, cikgu. Saya pernah dengar satu pepatah lah, cikgu. Siapa yang pandai bercakap ni, dia king. Ya, betul. Betul juga. Tapi pepatah tu bukan pepatah bahasa Melayu lah. Oh, sebab bukan, ada kata pinjaman king kan. King, Maksudnya untuk pada masa kini, kita kalau kita berbahasa tu sebaik-baiknya, kita jangan ada rojak. Ya, bahasa rojak. Alamak. Pandai. Kalau saya kena tolak markah lah tadi, cikgu. Ya, kena tolak 0.5. Alamak, okey, tak setengah apa. sahaja. Lepas ni saya akan cari lagi markah. Ya, cikgu. kita boleh tambah markah. Okey, baik cikgu. Hari ini apakah yang akan kita pelajari ni, cikgu? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, murid-murid sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah kreativiti komunikasi lisan. Ya. Kreatif ni menuntut kita menggunakan pelbagai cara, pelbagai kaedah dan kalau Aiman lihat di depan saya ni ada banyak bahan. Betul lah, cikgu. Maknanya untuk slot pada hari ini kita akan menggunakan bahan-bahan ini untuk berkomunikasi secara lisan. Oh, ada menggunakan bahan untuk berkomunikasi, cikgu. Okey. Maknanya slot teroka pada hari ini sangat menarik pada saya. Ya, betul, cikgu. Nampak kucing tu tersenyum je daripada tadi, cikgu, ya? Senyum sebab ada duitnya. Sebab ada duit. Kalau tak ada duit, cikgu, mungkin muka dia. masam mukanya. Okey, cikgu. Boleh kita terus lagi, cikgu? Okey, kita teruskan ya. Sebelum saya ni saya nak tanyalah anak-anak saya yang berada di slot sekarang ni, okey, apa agaknya bentuk komunikasi yang mereka tahu? Okey, siapa nak jawab sila angkat tangan cepat. ataupun tunjuk peace pun boleh. Saya nak jawab. Okey. Siapa nak jawab? Sekali lagi, cikgu, apa soalannya? Soalannya, apakah bentuk komunikasi yang anda tahu? Okey, sila angkat tangan. Yang kamu tahu. Cepat. Cepat nak dapat markah ni. Saya dah kena tolak markah dah. Siapa dapat markah, sila angkat tangan dan jawab. Apakah bentuk komunikasi yang anda tahu? Okey, ada tak yang nak cuba? Hands up dengan izin, angkat tangan. Okey, siapa tu? Silakan, Hafiza. Alright. Hafiza ke Syahada? Syahada, okey. Apa jawapannya? Perbualan. Ya, Syahada? Saya dengar perbualan. Okey. Perbualan salah satunya. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, seterusnya. Kita nak bagi bintang ke, Aiman? Kita bagi bintang lah, cikgu. Okey, dia sebut satu saja kan. Komunikasi ni banyak sebenarnya. Dua sahaja. Dua bintang. Dua bintang sahaja. Okey, seterusnya. Siapa nak dapatkan bintang? Cepat beri jawapan. Siapa lagi nak cuba? Okey, Sufi. Sufi. Okey, Dai pilih. Okey, silakan. Penceritaan penerangan. Penceritaan dan juga penerangan. Ya, betul. Kita tepat sekali. Cikgu, berapa bintang ni nak bagi? Kita naikkan sikit bintangnya. Berapa tu? 3. Okey. Okey, seterusnya Lakshmi Sri. Nak bagi tahu tadi, cikgu. Silakan. Ya. Okey. Silakan Lakshmi Sri. Temu ramah dengan ceramah. Temu ramah dengan ceramah. Betul, cikgu? Betul. Cuma kan, Aiman, saya nak betulkan sikit. Bila murid ni berkomunikasi, sepatutnya bila saya tanya dalam bentuk ayat yang lengkap, apakah jenis komunikasi yang anda tahu ataupun yang kamu tahu, mereka mesti jawab dalam ayat yang gramatis. Oh, dramatis? Ya, tahu gramatis tu apa? Bukan dramatis ya. Saya drama saya tahu lah, cikgu. Gramatis. Oh, gramatis. Apa maksud gramatis tu? Apa tu, cikgu, ya? Maksudnya murid menyusun ayat tu mengikut hukum tata bahasa. Oh, ada hukum tu, cikgu. Ada subjek, ada predikat.
Okey, macam tersusun. mana tu cikgu susunan? Nanti kita tengok untuk slot seterusnya. Yes, okey. Saya biasa kalau dramatik je tahu cikgu. Dramatik tu lain. Itu lain juga. Lain. Okey, boleh kita terus lagi? Okey, kita teruskan dengan yang berikutnya. Ini adalah contoh-contoh komunikasi lisan yang ada. Ya, sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya ketengahkan hanya 8 sahaja. Sebahagian daripadanya bersesuaian dengan murid tahap 3, maafkan saya. Tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, seperti yang disebutkan tadi, ada temu ramah, ada ceramah, ada taklimat, ada perbahasan, perbualan, penceritaan, penerangan dan tunjuk cara. Contoh aktiviti tunjuk cara tadi, Aiman dah buat. Macam mana cikgu? Aiman dah tunjuk secara tak sengaja sebenarnya. Itu adalah salah satu komunikasi lisan tidak formal. Berapa markah untuk saya cikgu? Okey, 5. 5 markah. Aiman dah tunjukkan SOP. Begitu cikgu. SOP kita ketika menangani COVID-19. Ya, itu salah satu daripada... Salah satu. Salah satu. Cikgu. Kalau kita nak laksanakan secara formal, ada caranya nanti. Cantik cikgu. Okay. Nanti cikgu kena bagi tahu kita semua. Okey. Secara ringkas kita tengok apa itu temu ramah. Temu ramah ni soal jawab. Antara pemberita surat khabar dengan seseorang untuk dapatkan berita atau wawancara ni sama dengan temu bual juga. Okey. Yang keduanya ceramah. Ucapan tentang sesuatu perkara ataupun ilmu pengetahuan ataupun syarahan. Macam cikgu sekarang ni ceramah ke ataupun... Saya sedang mengajar pada sekarang. Mengajar. Saya mengajar sekarang, Aiman. Okey. Perbahasan ni merupakan perdebatan lah. Ada pihak pembangkang, ada pihak pencadang biasanya kan. Okey. Taklimat pula merupakan penerangan ringkas tentang sesuatu perkara. Kalau misalnya Aiman nak laksanakan taklimat tadi tu, tentang SOP tadi tu, kita kena ada kata-kata awalan sikit, kata-kata alu-aluan. Sebab kita kena tengok audien kita siapa. Ya, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok perbualan pula. Seperti kita sekarang ni lah. Macam saya sembang dengan murid tadi. Ya. Percakapan tentang sesuatu perkara. Penceritaan pula memerihalkan ataupun menceritakan tentang cara ataupun ceritalah kan. Okey, penerangan, memberi penjelasan dan tunjuk cara tadi tu yang Aiman buat tadi. Untuk memberitahu cara. Okey. Kita teruskan boleh Aiman? Boleh cikgu. Kan. Tengok situ spontan dan santun. Ini seronok ni. Ini saya namakan slot tantun. Tantun. Maknanya murid akan berkomunikasi secara spontan. Dalam masa yang sama mesti menjaga kesantunan berbahasa. Cikgu maknanya tak bolehlah short form ni tak boleh lah. Tak boleh. Sebenarnya dalam bahasa Melayu Aiman, bila sebut short form tu dengan izin kena sebut. Dengan izin short form. Dengan izin lah Okey. Baik. Kita teruskan dengan anak-anak sekalian boleh tengok dekat skrin kita ada jadual pengurusan wang. Tajuk kita ialah jadual pengurusan wang. Jadi sekarang ni aktivitinya ialah bersama-sama dengan rakan mereka akan jelaskan tentang pengagihan wang. Sebelum tu saya nak tanya anak-anak sekalian apa agaknya yang nampak di dalam jadual tu secara tersurat? Apa yang nampak? Jadual warna pink ni ada apa ni? Ada apa sebenarnya? Okey. Sila angkat tangan. Saya nak jawab. Kan? Okey, ada. Ada tak? Angkat tangan. Hands up dengan izin. Okey. Syahadah? Masih syahadah. Bagi Hafizah pula lah. Syahadah je. Okey, Hafizah. Okey, silakan. Ada pendapatan dan perbelanjaan. Okey, ada pendapatan dan perbelanjaan. Okey, lagi yang dia nampaklah kan dalam jadual tu. Apa lagi ada dalam jadual tu? Okey, Syamil. Syamil suara tak dengar lah. Kuat sikit Syamil. Kenapa? Onkan mikrofon tu. Tak apa, Syamil tak dapat ni, kita bagi laluan kepada yang lain dulu. Siapa nak jawab? Apa yang awak nampak dalam jadual tu? Okey, silakan. Laksmi Sri. Laksmi Sri. Simpanan. Semua nampak tajuk je yang ada dalam ni. Yang lain selain daripada tu. Okey. Apa lagi yang ada? Hafizah. Jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan. Berapa tu? Ada nampak tak? RM5. Ya? Berapa? RM5. RM5 jumlah pendapatan.
Jumlah pendapatan RM5, betul ke Hafizah? Okey. Betul. Dia pasti jawapannya Sebab dia nampak cikgu RM5. hari Saya nak Isnin potong tu. markah Hafizah ni rasanya. Agaknya cikgu dia nampak yang hari Isnin tu RM5 kot cikgu. Agaknya lah, mungkinlah ya. Ni maknanya Hafizah tak tengok betul-betul ni jadual ni. Baik, sebenarnya untuk aktiviti ni murid perlu beri respon berdasarkan jadual yang dia nampak ni. Kalau Aiman nampak apa? Tanya Aiman lah pula. Kalau saya nampak cikgu, setelah kita berbelanja cikgu dan kita tolak dengan pendapatan yang kita ada, kita dapat kita punya simpanan, dan simpanan itulah yang boleh kita gunakan untuk perkara-perkara lain. Bagi contoh cikgu, ini kalau mengikut purata perbelanjaan, kalau ni macam RM5 ni macam ialah harian pelajar pergi ke sekolah cikgu kan. Ya, betul. Dan akhirnya dapat RM16.50. Boleh beli Simpanan. Untuk simpanan. Perbelanjaan cikgu suruh simpan. Saya baru nak beli tadi. Maknanya kat dalam kelas kita boleh laksanakan aktiviti sumbang saran sebenarnya. Murid perlu beri respon terhadap bahan yang dia nampak ni. Secara tersurat. Tersurat tu maksudnya yang kita nampak. Seperti yang Aiman terangkan tadi itulah. Walaupun ada sedikitlah kesilapan dari segi ni ya. Okey, sekarang ni saya nak murid-murid saya ni buat satu aktiviti. Kita tunjuk cara dulu boleh? Okey, kat rumah semua ada tabung tak? Anak-anak kat rumah semua ada tabung tak? Tunjukkan. Mana tabungnya? Ada tabung semua kan? Baik. Siapa nak tunjuk cara ni? Nak tunjuk cara bagaimana cara dia menyimpan wang? Alright, macam mana? Kalau sehari itu dapat RM5, macam mana kita berbelanja dan berapa bakinya yang boleh disimpan? Siapa nak cerita? Sila angkat tangan. Cepat. Ke balik-balik ada baki tu beli gula-gula? Okey, silakan. Siapa nak jawab sila angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Okey, Sufi. Silakan Sufi. Ibu dan ayah saya memberi saya duit belanja saya sebanyak RM5. Dan saya akan gunakan sebanyak RM2. Wow. Jadi berapa yang boleh disimpan tu, Sufi? Saya sebenarnya menyimpan sejumlah RM3 di dalam tabung saya. Okey. Tengok tu Sufi tunjuk cara lagi. Dia tunjukkan dia simpan RM3. Okey, bagus Sufi ya. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada aktiviti. Tadi tunjuk cara tu aktiviti yang mudah lah sebenarnya. Paling mudah lah untuk peringkat menengah rendah. Misalnya tingkatan 1 dan sebagainya. Saya tabik lah dekat Sufi cikgu. Bagi belanja RM5 boleh simpan RM3 cikgu. Agaknya bulan puasa kot. Apa puasa Sebab tak berbelanja tak beli makanan. Okey. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Boleh? Boleh cikgu. Okey, yang kedua kita akan buat aktiviti perbualan. Aktiviti perbualan tadi kalau ikutkan adalah percakapan antara dua pihak. Cikgu. Kan? Boleh kita tengok playback tu cikgu? Boleh. Okey. Jom kita saksikan. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, saya amat terharu dan sebab apabila membaca luahan hati Ibu Ratu Jim Ramanegara itu mengatakan bahawa beliau berasa bangga yang meruap di dadanya ketika lagu negaraku berkumandang di bumi Manila sehingga tidak sedar air jernih jatuh daripada kelopak matanya. Inilah berkat usaha daripada puteri kelahiran negeri Pahang itu dan doa yang dipanjatkan oleh kedua ibu bapa beliau yang menjadi tulang belakangnya. Oleh itu, setiap individu mampu berjaya dalam kehidupan, tidak kiralah dalam bidang apa jua sekalipun yang diceburi, jika disertakan dengan doa dan usaha yang gigih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Terima kasih saya ucapkan kepada pemidato kita sebentar tadi. Cikgu, video tu dia cerita pasal apa sebenarnya cikgu? Menariklah cara dia sampaikan tu. Cara penyampaian tadi tu, kalau Aiman perasan ya, dalam video tadi, murid tu ada menunjukkan bahan di kiri dan kanannya. Maknanya murid tersebut berbicara ataupun menyampaikan sesuatu maklumat tu dengan menggunakan bahan yang ada.
Oh, bukan semata-mata bercakap ke? Ya, berdasarkan bahan sebenarnya. Sebab tajuk tadi tu adalah Gym Rama. Gym Rama? Ya, sesuatu... Bukan gym yang tu je ke? Bukan. Gym Rama ni satu aktiviti yang ada penari, macam menari. Tapi aktiviti sukan lah kan. Okey. Daripada bahan tersebut sebenarnya. Itu kita nampak ya kreativiti. Murid pada masa kini menggunakan bahan ketika berkomunikasi. Okey, cikgu, kita ada tak bahan yang kita nak tunjukkan pada hari ini? Tapi sebelum tu cikgu, kita berehat seketika Okey, boleh. Okey, sebab apa? Murid-murid kita nak standby bahan kat rumah. Baik. Nak menceritakan apa yang mereka nak sampaikan selepas ini. Kita berehat seketika bersama dengan Teroka Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Hasfariza. Okey cikgu, tadi Sufi ada cerita cikgu. Dia dapat duit belanja RM5 dan dia simpan RM3. Wow, hebat Sufi ni kan? Ya, bagus. Tapi cikgu, macam mana kita nak ceritakan gambar yang kita lihat ni cikgu? Ataupun jadual yang kita lihat ni, macam mana kita nak cerita tu? Baik. Kita akan adakan satu aktiviti komunikasi lisan. Okey, macam mana tu cikgu? Iaitu aktiviti perbualan. Maknanya saya nak minta lagi lah anak murid saya ni, siapalah agaknya yang bersedia untuk berbual berdasarkan jadual pengurusan wang ini. Okey. Silakan angkat tangan. Saya angkat tangan. Siapa? Yang nak cuba? Silakan. Okey, Syamil dengan Iman. Syamil dengan Iman. Silakan. Hai Iman. Hai Anis. Hai Syamil. Okey. Tukar nama. Bolehkah awak kongsikan tip pengurusan wang yang bijak bagi menguruskan wang saku yang diberikan oleh ibu bapa awak? Sudah pasti boleh. Alright. Berapakah wang saku yang diberi oleh ibu bapa awak pada hari Isnin hingga Jumaat? Oh, wang saku. Biasanya, ibu atau bapa saya memberi wang saku ke sekolah sebanyak RM5. Banyaknya. Bagaimana awak membahagikan wang pembelanjaan tersebut? Pada setiap hari Isnin dan Jumaat, saya akan menyimpan sebanyak RM3 dan pada hari Rabu, saya akan menyimpan sebanyak 50% sahaja. Pada hari Selasa dan Iman, Khamis... sekejap ya. Iman, kita hanya nak beri contoh saja ya, Aiman. Sebabnya kita ada nak buat aktiviti yang lain lagi. Okey cikgu. Kita nak tunjukkan aktiviti yang lain lagi. Maknanya kita cuma nak berikan contoh sahaja kepada murid-murid di luar sana bahawa aktiviti perbualan ini boleh dilaksanakan secara tersurat dan tersirat. Kalau Aiman perasan tadi, yang dibualkan oleh Syamil dan juga Iman, isinya tersurat ke tersirat? Nampak macam tersurat je. Kan, tersurat. Maknanya mereka hanya menyebut apa yang ada dalam jadual pengurusan. Cuma diolah dan dilaksanakan dalam bentuk komunikasi lisan perbualan. Maknanya perbualan ni pun salah satu pada komunikasi cikgu ya? Ya, sebenarnya. Apa yang berlaku dalam kehidupan sebenarnya dah diterapkan sebenarnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Maknanya kita nak anak murid kita pada masa akan datang boleh bertutur dengan spontan tetapi masih lagi santun. Ingat lagi apa itu tadi? Spontan dan santun. Betul cikgu. Tantun. Okey cikgu, saya nampak akronim. Dekat ujung sana tu ada dua keping gambar yang saya tengok seorang handsome, seorang lagi cantik. Okey cikgu. Boleh cikgu cerita sikit tak gambar ni sebenarnya kita nak cerita apa ni cikgu? Sebenarnya inilah aktiviti seterusnya Aiman. Okey. Okey, berdasarkan potret dan juga gambar yang ada di sini. Okey, di sebelah kanan saya tu yang handsome dan kacak tadi tu merupakan tuan pengetua saya. Patutlah handsome. Ya, anak-anak ya. Gambar tuan pengetua ya. Dan di sebelah sini dah tentulah yang cantik manis tadi kan. Ewa. Cikgu Hasfariza. Baik, sebelum tu kita nak dengar satu aktiviti. Berdasarkan komunikasi lisan, penceritaan. Siapa agaknya yang akan bercerita tentang tuan pengetua? Silakan. Siapakah gerangannya?
Okey, Hafizah. Baiklah, berdasarkan potret tersebut, saya ingin berkongsi sebuah cerita yang bertajuk Idolaku. Oh. Dengarkan. Encik Zulfakar bin Zainal Abidin merupakan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Soeharto. Beliau dilahirkan di Tanjung Malim pada 1 Julai. Beliau memulakan tugas sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Soeharto pada 11 Mac 2019. Kisah hidup beliau sebagai tenaga pelajar bermula pada tahun 1986 setelah beliau lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia. Kemudian, beliau meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur pada tahun 1986 sehingga 1989 dan berjaya memperolehi sijil asas perguruan. Setelah berjaya memperolehi sijil tersebut, beliau meneruskan perjuangan dengan menyambung pengajian di Universiti Sultan Idris pada tahun 1995. Usaha beliau untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan diteruskan lagi pada tahun 1997 sehingga 2000. Beliau meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Putra Malaysia. Baik Hafizah. Saya berasa kagum dengan Hafizah. Okey, kita berhenti setakat itu saja ya untuk penceritaan Tuan Pengetua tu sebab nak teruskan dengan potret yang kedua. Nanti tak sempat pula kan Aiman? Betul lah, yang ni yang best ni kan. yang Tapi yang hebat Tuan ni. Pengetua kita cikgu ya. Ya. Oh, hebat Tuan Pengetua. SMK Kampung Soeharto. Baik cikgu. Gambar yang kedua ni. Kegigihan menuntut ilmu sebenarnya. Cikgu ada dekat Korea ke tu cikgu? Ini hanyalah latar belakang yang cantik di sekitar kawasan sekolah saya lah. Okey. Siapa yang nak bercerita ni cikgu tentang potret kali ni kedua? kita tak buat teknik penceritaan lagi. Kita nak pergi kepada komunikasi lisan yang lain pula Aiman. Macam mana tu cikgu? Kita tak tunjuk penuh tapi kita cuba lakonkan untuk menunjukkan contoh sahaja. Saya kena berlakon kan cikgu? Tapi murid-murid kita? Murid dulu. Nanti baru ada sesi dengan Aiman. Alright, silakan. Kita akan buat temu ramah. Oh, silakan. Temu ramah. Jadi ni, siapa cikgu? agaknya yang akan menemu ramah saya ni? Siapa? Okey, Lakshmi Sri. Okey, Lakshmi Sri. Okey, silakan. Maknanya dia jadi wartawan lain ni? Ya. Alright, silakan. Wartawan sekolah sajalah. Okey, selamat sejahtera. Lakshmi Sri, apa khabar? Cikgu, apa khabar? Oh, saya khabar baik. Saya khabar baik. Oh, dia tanya, dia jawab ya. Cepat ni. Okey, kita teruskan soalan. Cikgu, boleh luangkan masa seketika? Saya ingin menemu ramah cikgu dengan mengemukakan beberapa soalan. Okey, silakan. Cikgu? Boleh, silakan. Boleh cikgu ceritakan secara ringkas tentang diri dan tahap pendidikan cikgu? Baik, saya nama diberi Hasbariza binti Abdul Hamid. Saya berasal dari Kedah ya. Oh, tu dia. Tu dia. Saya berasal dari Kedah dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Engineering. Lepas tu melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Engineering dan melanjutkan pelajaran di peringkat tingkatan 6 di Sekolah Menengah SIK. Oh. Selepas itu saya menyambung pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dan ketika saya bekerja, saya masih lagi menyambung pengajian di peringkat sarjana. Alhamdulillah dah pun bergraduat sebagai sarjana pendidikan bahasa Melayu. Masya-Allah. Okey. Silakan Lakshmi Sri untuk soalan seterusnya. Wah, hebat cikgu. Cikgu, soalan seterusnya. Apakah pencapaian terbaik cikgu sepanjang bergelar guru di SMK Kampung Soeharto? Okey, sebenarnya banyak ya Lakshmi Sri. Banyak sangat sebenarnya pencapaian sebab saya dah 18 tahun di sekolah tersebut. Oh, yo. Ya, 18 tahun di sekolah tersebut. Jadi, yang menjadi kenangan dalam hidup saya apabila saya berjaya mendapat kenaikan pangkat sebagai guru cemerlang bahasa Melayu. Alhamdulillah. Dan seterusnya saya banyaklah melibatkan diri dalam aktiviti di peringkat PPD, jabatan, KPM. Dan menariknya semasa saya belajar di peringkat sarjana tu, saya menjadi salah seorang majlis perwakilan pelajar. Wow. Satu kenangan yang indah. Okey, silakan Lakshmi Sri seterusnya. Cikgu, di sebalik kejayaan seseorang pasti ada pendorong.
Dalam kehidupan cikgu, siapakah yang menjadi pendorong untuk terus mencipta kejayaan demi kejayaan cikgu? Okey. Pastilah ya Lakmishri, saya ada seseorang lah di sebalik kejayaan saya. Yang pertama sekali dah tentulah kedua-dua ibu bapa saya. Dan yang keduanya tu dah tentulah suami saya. Tanpa izin suami saya tak akan dapatlah berada di sini dan bergerak cergas dalam bidang pendidikan. Anak-anak saya, ahli keluarga saya dan juga pihak PPD, jabatan dan juga KPM atas peluang yang telah diberikan. Saya rasa cukuplah kot soalan tu ya Lakmishri. Takut nanti kita banyak pula berbual tentang diri saya kan? Wow, maknanya Lakmishri ni nanti dia boleh jadi wartawan lah cikgu. Ya, kita akan latih dia untuk jadi wartawan di peringkat sekolah. Majalah sekolah terlebih dahulu. Macam dan tadi itu kita sebut tadi itu sebagai temu ramah ya? Temu ramah. Oh, itu temu ramah cikgu ya? Ya. Mereka boleh buat dalam bentuk laporan dalam majalah sekolah. Begitu juga dengan potret Tuan Pengetua tadi tu. Boleh jadikan salah satu bahan dalam majalah sekolah tapi dalam bentuk penulisan. Oh, itu penceritaan cikgu ya? Ya, penceritaan. Maknanya kita buat aktiviti dengar dan tutur tetapi kita boleh teruskan dalam kemahiran yang lain. Kemahiran membaca boleh, kemahiran menulis pun boleh. Okey, menarik sangat cikgu. Maknanya dalam bahasa Melayu ni macam-macam jenis komunikasi yang boleh kita lakukan. Bukan setakat sembang-sembang kosong saja. Betul, Aiman. Okey, baik cikgu. Itu yang dinamakan kreativiti. Oh, sebab tu kena kreatif? Ya. Baik. Okey, dan murid-murid kita sangat kreatif pada hari ini. Baik cikgu, ada lagi tak aktiviti yang kita nak lakukan ataupun ada tak pembelajaran seterusnya cikgu? Ada satu lagi. Okey. Kita akan berseloka. Okey, kita tengok ni Aiman pernah berseloka? Berseloka tu macam mana cikgu? Berseloroh pernah lah cikgu. Saya cuba beberapa baris sahaja. Boleh. Kalau suara saya tak sedap, maafkan ya. Alright. Okey, dengarkan. Aduhai malang nasibmu, tengah bulan sudah termenung, gaji kecil berbelanja besar, beli barang tidak kau rancang. Wah. Itu boleh seloka ke cikgu? Dapat tak? Okey. Boleh cikgu, boleh. Cuba sambung tu yang orang kaya tu. Mana? Orang kaya hidup bergaya, orang miskin hidupnya papa. Engkau juga yang kerugian, akhirnya duit terbang semua. Ni dah masuk jenaka dah ni, seloka dengan jenaka. Tapi betul Aiman sebab lebih kepada kita nak memberi suasana yang meriah. Sebab kadang-kadang murid-murid ni ada juga yang dia nak bergurau dengan cikgu kan. Okey, kita balik kepada seloka ni cikgu. Seloka tadi. Saya nak anak murid saya buat satu lagi aktiviti berdasarkan seloka ni, iaitu aktiviti ceramah. Siapa agaknya yang akan berceramah ni? Berdasarkan seloka tadi. Siapa agaknya? Iman boleh? Syahadah. Okey, silakan Syahadah. Syahadah. Yang dihormati saudari pengurusi majlis, Yang Berusaha Encik Zulfaqar bin Zainal Abidin, Pengetua SMK Kampung Sorto, yang dihormati barisan guru penekanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Pada pagi yang mulia ini, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas undangan yang menyampaikan ceramah kepada anda semua. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Pengetua kerana telah memilih tajuk yang sememangnya wajar dikenakan, iaitu Amalan Berjimat Cermat. Hadirin yang saya muliakan, mati tidak berbau. Peribahasa ini sangat sinonim dengan fitrah kehidupan manusia. Tiada sesiapa pun yang mengetahui akan musibah yang bakal dihadapi pada masa akan datang. Oleh itu, amalan-amalan berjimat cermat boleh membantu masyarakat sebagai suatu persediaan apabila menghadapi waktu kecemasan seperti perbelanjaan, merawat pembedahan, kemalangan dan penyakit kronik yang dialami oleh diri sendiri, ibu bapa atau kawan keluarga. Sehubungan dengan itu, melalui amalan berjimat cermat, kita tidak perlu mengemis di merata-rata tempat apabila memerlukan rawatan kesihatan. Berjimat cermat ini sangat penting kepada masyarakat sebagai satu persediaan jika berlaku sesuatu kecemasan kerana manusia hanya merancang sedangkan Tuhan menentukan. Kos rawatan yang tinggi dan biasanya tidak mampu dibiayai oleh pesakit, terutamanya apabila melibatkan pembedahan yang membutuhkan
perbelanjaan beratus-ratus ribu ringgit. Kegagalan yang pesakit menyediakan wang tersebut boleh menyebabkan pesakit tidak mendapat rawatan yang sewajarnya. Sudah terang lagi bersuluk. Langkah berjimat cermat ini sangat penting kepada masyarakat sebagai persediaan menghadapi waktu kecemasan agar rawatan segera dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Okey. Itu kita panggil apa tu cikgu? Itu ceramah. Oh, ceramah. Macam nanti boleh jadi ustazah pilihan ni. Mungkin mengikut jejak Aiman mungkin Okey, satu hari ustazah. nanti. Sebelum kita ulas tentang apa yang disampaikan oleh ustazah kita tadi kan. Okey, apa kata kita berehat seketika ustazah? Boleh. Lepas ni kita nak berkenalan dengan kucing pula cikgu Okey, boleh. Okey, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kucing. Kucing. Oh, kucing. Dia senyum je cikgu daripada tadi. Kucing ni apa benda ni cikgu? Dia sebab berisi. Oh, berisi Cuba dengarkan lagi sekali ada. Oh, ingatkan ada dia mengiau. Miau macam tu. Dan ni pula apa dia cikgu? Okey. Ni Aiman, menariknya ya. Tabung ni dah berusia 16 tahun ni. Wow, lamanya. Tradisional kan? Kita hanya menggunakan barang-barang yang ada di persekitaran sahaja. Jadi tak mencemar alam lah. Kita gunakan buluh. Aiman pernah guna ke tabung ni? Oi, saya pernah tengok je cikgu. Saya tak pernah guna pun. Maknanya anak saya jauh lebih baiklah sebab dia menggunakan tabung ini. Tapi dah berlubang. Dah cantiknya diletakkan tarikh bila kita mula menabung. Januari 14. 14 Januari maksudnya. Maknanya cikgu, tabung ni dia tak ada sebenarnya, dia tak ada lubang pun lah. Tak ada sebab kita nak keluarkan isinya, baru nak kita buka. Simpan di bank. Nak simpan di bank untuk langkah seterusnya. Kita kena tebuk lah. Okey cikgu, balik nanti saya ingat saya nak cuba buat lah cikgu. Ya, boleh Aiman. Dan ini juga di antara bekas-bekas tabung yang kita simpan duit. Yang biasanya mudahlah. Kalau saya suka je bekas-bekas macam ni Aiman. Sebab macam ada lebihan wang shilling dan sebagainya masuk dalam tu. Dan ada juga yang menggunakan balang yang terbuang misalnya daripada bahan-bahan yang kita dah gunakan, kita bersihkan, kita masukkan supaya kita nampak berapa agaknya duit yang ada dalam tu. Jadi kita akan bersemangatlah. Kalau Sufi tadi cikgu, saya rasa seminggu dah penuh dah. Sebab dia sehari RM3. Agaknya bulan puasa je kot. Okey cikgu, kita nak dengar rumusan daripada murid-murid kita cikgu. Boleh tak kita tanya? Tapi sebelum tu mungkin cikgu nak cerita sikit pasal tadi kan kita nampak macam menyanyi cikgu ya. Tapi bukan menyanyi. Cikgu sebut tadi. Itu namanya seloka. Seloka. Apa tu cikgu? Boleh cerita sikit? Okey, berdasarkan bahan tadi tu, bahan tadi seloka hidup jimat hidup sempurna. Murid-murid akan mengenal pasti beberapa perkara yang ada dalam rangkap seloka tersebut. Contoh yang saya warnakanlah, tengah bulan sudah termenung. Ini kebiasaan lah. Kebiasaan yang kita selalu alami. Gaji kecil berbelanja besar. Yang ni tak ukur baju badan sendiri. Peribahasa ya Aiman ya. Ukur baju badan sendiri. Bila nak membeli tu, kena rancang. Kat sini tidak merancang. Jadi kita tengok akibatnya. Dia kerugian. Rugi cikgu. Okey, seterusnya duit terbang semuanya. Ini dalam bahasa seloka lah ya. Yang ni kita tak boleh kira hukum gramatis tadi tu. Nanti Aiman kata ini tak gramatis cikgu. Tak gramatis cikgu. Sebab murid selalu petikaikan itu. Sebab tu berlubang ni cikgu. Tengah bulan berlubang ni. Sebab dah habis dah. Diguna apa? Tak disimpan di dalam bank tapi digunakan untuk memenuhi keperluan itulah ya. Okey, seterusnya dalam rangkap kedua dipesan pula kepada kita supaya jangan kita boros. Okey, jangan kita alpa. Alpa ni maksudnya lupa. Okey, lupa akan tanggungjawab supaya kita berbelanja secara waspada, mengikut kemampuan sendiri. Dan akhir sekali bukannya mengikut nafsu lah. Tadi ada sebut raja kan? Betul, tapi dalam bahasa Inggeris supaya kehidupan kita akan jadi lebih baik pada masa akan datang. Saya suka cikgu last sekali tu masa depan luas terbuka. Ini kelebihan kalau macam mak-mak kita, nenek-nenek kita suka simpan cikgu. Tapi dia simpan bawah bantal. Ya, betul. Salah satu cara tabungan sebenarnya Aiman. Okey, nak bawa bantal hari ni macam tak sesuai dah pula kan. Tapi betul apa yang Aiman sebut tu. Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Baik Aiman. Ya, cikgu. Kita boleh teruskan dengan rumusan agaknya daripada anak murid saya. Okey, siapa dia cikgu?
Siapa agaknya Siapa yang nak bagi beri rumusan untuk apa yang kita pelajari pada hari ini untuk kreativiti komunikasi lisan. Wah, dah angkat tangan dah tu. Siapa? Siapakah? Okey. Laksmi. Silakan. Silakan. Pada hari ini, saya dapat mempelajari jenis-jenis komunikasi lisan seperti temu ramah, perbualan, penceritaan, ceramah dan sebagainya. Menarik aktiviti pada hari ini ialah kami diajar supaya kreatif ketika berkomunikasi secara lisan. Cikgu menggunakan pelbagai bahan dan kami diminta untuk berkomunikasi secara spontan berdasarkan tugasan yang diberi. Saya berasa seronok kerana aktiviti ini memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan mempelajari pelbagai komunikasi lisan. Aktiviti tantun amat menarik minat saya kerana ketika berkomunikasi kita perlu menyatakan idea secara spontan, namun dalam masa yang sama kita perlu menjaga kesantunan berbahasa. Saya berharap agar aktiviti ini dapat memantapkan kemahiran mendengar dan bertutur saya pada masa yang akan datang. Semoga saya lebih berani dan menyerlah ketika berkomunikasi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Oh, macam wartawan lah Cikgu Laksmi Sri ni. Saya rasa nanti dia jadi wartawan lah Cikgu. Kita boleh asah bakat Laksmi Sri ni sebenarnya. Boleh. Sebab di sekolah ada pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Wah. Maknanya tajuk seperti ini Aiman, kita akan laksanakan dari semasa ke semasa untuk melatih murid supaya lebih mahir dan bijak ketika berkomunikasi secara spontan dan juga santun, iaitu tantun. Tantun. Aktiviti saya ya, tantun. Akronim sebenarnya tu. Oh, tantun je kan? Penyingkatan pada suku kata akhir perkataan. Baik Cikgu. Ada lagi murid yang nak memberi rumusan Ada lagi Cikgu? seorang ni. Siapa agaknya? Silakan Hafizah. Pada hari ini, saya dapat mempelajari pelbagai komunikasi lisan. Aktiviti pada hari ini dapat melatih saya bertutur secara spontan berdasarkan bahan yang dikemukakan oleh cikgu. Ketika bertutur, cikgu sentiasa memberi penekanan tentang kesantunan berbahasa. Saya suka akan aktiviti tantun. Sungguh menarik. Berdasarkan aktiviti yang dijalankan, saya dapat memahami pengurusan kewangan supaya tidak boros ketika berbelanja. Ketika berbelanja, kita mestilah mementingkan keperluan daripada kehendak. Hal ini dikatakan demikian kerana perbelanjaan mengikut kehendak boleh menyebabkan berlakunya pembaziran. Kita perlu berbelanja mengikut kemampuan. Jika tidak mampu, kita perlulah berjimat cermat dan mendahulukan keperluan daripada kehendak. Ketika berbelanja, seperti peribahasa Melayu, ukur baju di badan sendiri, yang bermaksud berbelanja mengikut kemampuan diri sendiri. Sebagai pelajar, kita hendaklah mengamalkan sifat berjimat cermat dan menabung sejak awal bagi kepentingan pada masa depan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Hafizah Cikgu. Ya, Hafizah. Okey Cikgu, sedikit rumusan daripada Cikgu tentang subjek hari ini. Sebenarnya, untuk slot pada hari ini, kita telah membincangkan tajuk kreativiti komunikasi lisan. Maknanya, di dalam kelas, guru-guru dan juga murid boleh melaksanakan aktiviti ini berdasarkan bahan maujud. Bahan yang kita nampak. Misalnya daripada tabung ini pun Aiman. Ya. Kita boleh jadikan satu tajuk. Tabungan. Murid boleh klasifikasikan, pecahkan berdasarkan gambar tabung ini kepada kesan menabung, faktor-faktor kenapa dia menabung. Boleh ceritalah Cikgu. Boleh cerita secara spontan dan juga santun. Santun tadi tu kita kena jaga kesantunan berbahasa. Ayatnya tu mestilah gramatis. Kita kena tengok siapa kita bercakap. Audien kita tu. Kalau dalam bentuk ceramah, kita mesti sampaikan dalam bentuk mesti ada salutasi. Aiman tahu kan ada salutasi kan? Okey, salutasi ni maksudnya kita mengalu-alukan tetamu-tetamu kehormat. Kalau cakap dengan cikgu, kena cakap baik-baiklah Cikgu kan? Cakap baik-baik tu satu. Satu lagi dia kena ada maksud saya tu taraf ataupun kedudukan seseorang dalam majlis kita. Misalnya kita nak menyampaikan ceramah, kita sebutlah kepada siapa yang berusaha tuan pengetua ke dan sebagainya.
Okey, terima kasih cikgu. Seronok saya bersama dengan cikgu pada hari ini. Sebab apa? Kita bertutur setiap hari. Tapi kadang-kadang cakap kita tu kita tak jaga betul-betul cikgu kan? Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa. Terima kasih kepada cikgu Hasfariza dan murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini daripada SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Alright, boleh beri sedikit lambaian kasih sayang? Boleh lambai sikit Okey, terima kasih semua. Kita dah berakhir di Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey cikgu, ini 16 tahun dah cikgu ya. Ada Izzah ni nama cikgu. Nama anak cikgu. Tapi kucing ni menarik ya cikgu. Ini anak murid lah. Jangan dia mengiau malam-malam sudah. Jangan hidup. Hidup pula malam-malam. Alright. Ya, Aiman, terima kasih lancar. Terima kasih banyak cikgu. Terkurang apa cikgu ya.